والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله العظيم والسلام. Muliakan Tuan Imam Barisan Ajudan Kuasa, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah, pada pagi yang mulia ini kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu, majlis zikir, salat berjemaah. Satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di awal pagilah waktu yang paling barakah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, Rasulullah mendoakan keberkatan bagi umatnya pada awal pagi. Allah barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah bagi umat aku pada awal pagi mereka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat keberkatan dan juga kebaikan yang banyak di pagi hari. Dan amalan solat jemaah dan diteruskan dengan zikir atau majlis ilmu sehingga terbitnya matahari ini amalan yang dapat menjadi asbab luasnya rezeki seseorang. Ada seorang ulama datang kepada dia, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Wahai Syekh, saya ini miskin, sempit rezeki. Kerja macam mana pun rezeki sempit juga, tak cukup itu, tak cukup ini. Bagaimana wahai Syekh?" Jawab Syekh dan ulama ini menjawab, "Janganlah engkau dan juga ahli keluarga engkau itu tidur selepas solat subuh. Bangkit semuanya. Selepas solat subuh, jangan lagi tidur. Duduk berzikir pada Allah, atau paling kurang tak zikir pun jangan tidur maksudnya." Dan dalam mazhab Syafi'i, apa hukum dia tidur sampai subuh tanpa sakit, uzur dan sebagainya ataupun musafir? Hukum dia makruh. Makruh. Sunat kita menghidupkan waktu-waktu ini sehingga terbit matahari. Jadi dia pun balik amalkan. Dia balik, dia tak tidur sampai siang subuh. Tetapi masih lagi rezeki dia sempit, tak cukup macam-macam. Dia pergi jumpa pula pada Syekh tu. Dia tahu, "Syekh, aku dah tak tidur dah lepas subuh. Sampai terbit matahari, aku duduk berzikir apa semua. Tapi aku dah try dah, sempit juga rezeki aku, banyak tu juga." Kata Syekh ni, "Engkau cek ada tak anak engkau ke, isteri engkau ke, daripada kalangan keluarga engkau, ahli rumah engkau yang tak bangun ataupun yang tidur sampai subuh? Ada tak?" Dia kata ada. Anak ni dia kata lepas sembahyang subuh tidurlah. Kata Syekh ni, "Engkau didik mereka, tahan mereka, kalau nak tidur, orang tidur lepas terbit matahari." Dia balik amalkan. Satu family, akhirnya Allah limpahkan rezeki yang banyak pada dia sehingga cukuplah keperluan-keperluan harian, boleh lansaikan hutang dan sebagainya. Maksudnya di saat yang Allah beri rezeki yang sangat banyak, barakah yang sangat banyak, keluasan bagi orang yang menghidupkan waktu-waktu macam ni, waktu yang sangat besar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita dalam masa yang singkat ini
kita menghayati sikit berkenaan dengan korban, yang mana korban ini adalah satu ibadah yang sangat besar, bahkan peristiwa yang sangat besar. Tajuk kita hakikat korban. Semua orang berkorban, tapi tak semua orang mencapai hakikat korban. Kerana hakikat korban ini adalah bersambungnya hati ataupun adanya hubungan hati yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat korban. Bukan semua orang yang berkorban itu dengan hatinya yang Allah SWT menghadapkan kepada Allah SWT ataupun nakkan keridaan Allah SWT. Sebab itulah ada orang yang diterima korbannya, ada orang ditolak korbannya. Syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu disebut dalam kitab Syarah Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, karangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Syekhul Islam. Dalam syarah kitabnya berkenaan 40 ataupun berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu bab atau fasal berkenaan dengan Allah ini tidak menzahirkan ataupun membuka, memberi atau memberikan tanda-tanda Allah menerima amal umat Nabi SAW. Maksudnya, kita umat Nabi Muhammad, kita ada kelebihan. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita yang tak sama dengan umat terdahulu. Kita beramal apa pun Allah tak bagi tahu Allah terima ke tak? Dan Allah tak tunjuk pun tanda Allah terima ke tak? Yang ni bukan kekurangan, ini special, dia panggil kelebihan. Kenapa kelebihan? Allah SWT. Contoh, umat-umat terdahulu bila mereka melakukan amal, khususnya infak ataupun korban mereka, seperti mana kisah Nabi Adam AS, anak-anak dia, Qabil dan juga Habil, dua beradik, Habil dan Qabil. Nabi Adam AS dalam kisah berkenaan dengan Nabi Adam nak kahwinkan anak dia Habil dan Qabil dengan adik-beradik dia perempuan. Syariat Nabi Adam boleh kahwin dengan adik-beradik sendiri. Adik kahwin kakak, kakak kahwin abang, apa semua. Kenapa nak kahwin dengan siapa waktu tu? Depa maka bolehlah, Allah izinkan, Allah jadikan syariat itu boleh pada zaman Nabi Adam AS. Nabi Adam ni ada anak perempuan, ada anak lelaki. Anak lelaki di antaranya adalah Qabil dan Habil. Satu hari Nabi Adam AS mengatakan, wahai Qabil, engkau kahwin dengan saudari engkau sekian-sekian. Wahai Qabil, engkau sekian-sekian. Habil ini, Qabil ini. Nabi Adam menentukan siapa nak kahwin dengan siapa. Waktu tu Qabil ni dia orang yang tak bagus sikit. Allah SWT. Ini ujian maksudnya. Walaupun ayahnya Nabi atau Rasul, tapi Allah uji, ada juga anak-anak yang tak bagus. Ini ujian Allah dan kehendak Allah. Seperti Allah firman dalam Quran, Allah firman dalam Quran dalam satu surah, engkau tidak dapat beri hidayah pada engkau orang yang engkau kasih. Macam ayat tu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau kasih, walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang yahdi man yasha, memberi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha dalam ayat yang lain. Jadi Allah memilih orang yang Allah bagi hidayah. Qabil tak puas hati. Qabil kata, kenapa pula aku kena kahwin yang ni? Qabil ni dia nak hak lawa tau. Anak Nabi Adam ni semua lawa, tapi ada yang paling lawa, ada yang lagi elok lawa lagi. Habil nak dikahwinkan dengan yang paling lawa, Qabil tak puas hati. Dia kata, apa Habil ni, apa ada kelebihan apa, pasal apa dia layak pula nak kahwin dengan saudari aku atau saudara aku yang lawa ni. Maksudnya dia tiba hasad. Kenapa Habil lebih pada aku? Tak boleh dia lebih pada aku. Oh, adik-beradik tak boleh tengok adik-beradik dia lebih pada dia. Allah SWT. Pasal apa dia lebih pada aku?
Tak puas hati dia, hasad dah. Syaitan main hasut lagi. Pada waktu itu dia komplain pada ayah dia, Nabi Adam AS. Wahai bapa aku, kenapa aku nak kena kahwin dengan yang ni? Aku nak kahwin yang aku lebih layak tu, yang tu, yang lawa lagi tu. Saudara aku ni Habil ni ada apa dia? Siapa dia? Dia tak boleh rasa orang lain lebih pada dia, tak mau. Hasad, dia panggil hasad. Nak tengok orang jatuh, nak orang rendah pada dia. Okey, Allah senang. Ini kisah dia. Lepas tu Nabi Adam pun buat keputusan. Kata Nabi Adam, okey, lah ni hampa dua orang buat korban. Siapa yang Allah terima korban dia, kahwin dengan perempuan ni. Kahwin dengan anak atau saudara kamu yang lawa, paling lawa ni. Tu kisah dia. Akhirnya Habil ini, yang anak Nabi Adam yang baik, dia korban seekor binatang. Yang Qabil pula, dia korbankan tanaman. Dia tanam ataupun dia tanam tanaman ataupun dia beli, wallahu alam. Detailnya nanti kita cek balik. Tanaman-tanaman dia ambil, dikorbankan maksudnya ke jalan Allah. Kerana Allah, tanaman-tanaman. Kalau macam kita gandum, ambil gandum, ambil pokok-pokok ni, ambil dan letak di satu tempat lapang. Habil letak dia punya binatang sembelihan di tempat lapang. Qabil pun letak juga dia punya tanaman dia nak korban ni di tempat yang lapang. Tak makan, nak korban. Dan zaman terdahulu disebut dalam kitab Syarah Biatus Sul itu, zaman terdahulu Allah sesenang menzahirkan, menunjukkan terus di depan mata orang yang korban ni Allah terima ataupun tidak. Tanda Allah terima korban seseorang zaman terdahulu, nabi-nabi terdahulu, akan datang api sambak, hilang. Datang api, zup, hilang. Api mai. Macam mana wallahu alam, tapi api disebut dalam kitab. Api mai. Dua korban diletakkan, mana yang diterima? Yang diterima adalah yang api mai sambak tu hilang. Bila dia bertunggu tengok Allah terima korban Habil, hilang. Sambak api hilang. Dia punya korban dia. Dan syariat terdahulu, kalau buat korban tak boleh makan. Tak boleh makan. Terima ke tak terima, memang haram makan. Korban untuk umat Nabi SAW ringan. Allah bagi yang dipanggil yang rahmah, yang dipanggil yang mudah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau korban binatang, korban sunat lah, bukan korban nazar, boleh saja makan, bahkan boleh ambil 1/3 daripada binatang tu. Kalau daging ada contoh, lah daging ada 9 kilo, kita boleh ambil 3 kilo, 1/3 dia panggil, ambil sunat makan dengan ahli keluarga dan sebagainya. Untuk umat terdahulu, korban hilang ataupun tak hilang, haram makan, tak boleh. Berat maksudnya, syariat terdahulu berat. Dan kenapa disebut Allah tak tunjuk ni, tak mai api ni, dikira kelebihan untuk umat Nabi Muhammad? Kenapa disebut kelebihan? Disebut kemuliaan. Kerana kalaulah kita bayangkan, tahun ni pakcik-pakcik buat korban tak? Pakcik-pakcik kita semua buat korban tak? Bayangkan kita semua buat korban. Contoh kita buat korban di masjid atau surau kita sebanyak 10 ekor contoh. Lepas buat 10 ekor, kita pun letak, kalau lah syariat terdahulu lah, kita letak tang lapang. Tengok siapa nak kena sambak. Tak kena sambak, malu lah. Malu, kata hang buat kena apa ni? Patut nampak lain macam act, lain macam nak menunjuk orangnya, tak terima. Kan malu tu orang kata kita pula. Viral pula ni, tak tengok, tak terima ni. Yang ni terima, ni tak terima. Malu ya kita. Jadi Allah tak jadikan macam tu. Allah jadikan yang ringan untuk umat Nabi Muhammad. Terima tak terima, boleh makan yang pertama. Yang kedua tak tahu. Allah tak beritahu. Maka tidak ada satu aib pada diri kita. Allah tutup. Hanya Allah yang tahu hati dan niat-niat kita masing-masing. Macam tu juga umat-umat terdahulu dalam kitab-kitab tafsir apa semua ada sebut, kitab hadis, banyak hadis juga berkenaan dengan umat terdahulu kalau buat maksiat dalam rumah dia, pada waktu pagi tu, waktu subuh pagi, bila orang mula keluar nak pergi kerja, akan tertulislah di pintu rumah dia apa maksiat dia buat dalam rumah dia semalam. Umat terdahulu kalau buat maksiat di rumah, ditulis di pintu tu dia keluar ukiran dia buat apa, dosa apa. Allah yang jadikan itu, sehingga takut mereka ni. Bahkan ada pula syariat, contoh zaman Nabi Musa AS, kalau buat maksiat dosa, kena bunuh diri, baru Allah terima taubat. Berat maksudnya, ada ditulis dan sebagainya, berat.
Tapi untuk umat Nabi SAW, buat dalam rumah buat maksiat macam-macam, tak ada siapa tahu. Bahkan bini pun tak tahu, anak pun tak tahu, kawan apa dia panggil apa, kawan satu rumah pun tak tahu. Tak siapa tahu. Di pintu pun tak ditulis. Maksudnya Allah ingatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummatun marhumah, kata Nabi SAW. Umat ni adalah umat yang dibelas kasihan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Maka Allah ingatkan untuk mereka, umat Nabi SAW. Maka hakikat korban, hakikat korban adalah korban yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ada ayat Allah firman dalam Al-Quran, ayat berkenaan dengan Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat Allah firman dalam satu ayat Quran, Allah SWT Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ayat Quran. Allah firman, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, luhum laham, iaitu daging korban kamu, wala dima'uha, darah pun tak sampai kepada Allah. Maksudnya kita sembelih itu daging, darah, yang itu bukan yang Allah dia panggil apa? Nak pada kita. Tak pun. Kita sembelih daging ke apa, itu untuk kita itu. Bukan untuk Allah daging itu. Tapi Allah kata walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging, darah tak sampai pada Allah. Ini bukan dia panggil Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah dulu kalau mereka korban, mereka ambil darah tu percik kat dia punya patung mereka, berhala mereka. Itu Arab Jahiliyah. Sembelih apa-apa lah, dia niat korban lah, sembelih percik darah dekat dia punya, dia panggil apa, bahala-bahala dia. Ada sebahagian tu sembelih percik darah kat Kaabah. Itu bukan yang syariat Allah SWT, dan itu bukan yang diridai oleh Allah SWT. Allah buat yang Allah terima apa? Kata Allah, yang Allah terima daging tu apa semua untuk kamu, kamulah makan, kamulah terima. Yang Allah terima ni apa dalam ibadat korban ni? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin sampai kepada Allah, atau Allah terima taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Yang tu yang Allah terima, ikhlas, taqwa. Maksudnya korban ini adalah satu ketakwaan pada Allah SWT. Orang berkorban adalah orang bertakwa pada Allah. Dan orang bertakwa pada Allah adalah kekasih Allah. Orang bertakwa pada Allah adalah ahli syurga Allah SWT. Maksudnya korban ni bukan setakat kita beli kambing, beli tumpuk-tumpuk lembu, masuk. Tak, dia takwa. Satu ketakwaan pada Allah. Takwa ni hebat. Allah SWT. Takwa ni tinggi. Sebab taqwa dalam korban tu taqwa. Ini hakikat korban, taqwa kepada Allah SWT. Kenapa korban itu taqwa? Kerana orang yang berkorban adalah orang yang cuba meninggalkan kehendak diri dia untuk mengikut kehendak Allah SWT. Itu taqwa. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Apa maksudnya? Tinggal diri kita ikut kehendak Allah SWT. Tinggal kehendak nafsu, ikut perintah Allah. Itu taqwa besar tu. Korban ni kita kena berkeluar duit. Lembu yang kita beli, tumpuk lembu, kambing yang kita beli, kita bukan boleh makan semua. Dia ada bahagian fakir miskin. Kita kena bagi bahagian fakir miskin dan sebagainya. Dan bahagian kita, sekurang-kurang kita ambil lah sebahagian ataupun sikit lah daripada daging tu kita rasa, ataupun 1/3 daripada sembelihan kita. Maksudnya kita beli ni bukan untuk kita, untuk orang. Bahkan mahal pula tu. Los tumpuk dah 800 dah. 800 lebih. Maksudnya banyak orang 800. Ni bagi orang yang duit maksudnya tak berapa sederhana lah. Kalau orang kaya 800 tu, dia tak tengok lah, dia bagi gitu je. Mungkin dia buat 3-4 ekor sekali. Ni kita lah yang orang kan, orang sederhana dia panggil. Nak kata tak ada duit kita ni. Sederhana saja. 800 itu besar. 800 ni kita makan tu sebulan boleh tu. Kalau belanja sebulan boleh makan. Tapi ada orang dia pandang, aku nak buat kerana Allah SWT. Memang aku perlu duit ni. Memang aku kalau boleh nak pakai ni boleh beli apa-apa.
Tapi korban aku nak cari keridhaan Allah. Ini dia panggil taqwa. Bahkan daging tu dia tak ambil pun. Bagi pula fakir miskin, dia ambil hanyalah sikit untuk sunat, maksudnya dia makan keluarga dia. Maksud sebab itulah Allah sebut walakin yanalu taqwa minkum. Maksudnya korban tu taqwa, kata Allah. Maksudnya hebat korban. Seperti mana puasa juga. Puasa Allah firman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kalian puasa seperti difardukan pada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. Puasa capai takwa, korban sama juga, korban capai takwa. Orang korban jadi takwa. Orang takwa, Allah sebut dalam Quran, jannatul lil muttaqin. Macam ayat tu sebelum tu. Syurga ni bagi orang bertakwa. Siapa korban insya-Allah masuk syurga. Ni Allah iktiraf takwa orang berkorban ni. Dia kalau Ramadan ni kita puasa untuk Allah terima puasa kita, apa kita buat, kita kena keluarkan zakat. Ada bahagian untuk orang yang dipanggil fakir miskin apa semua. Sama juga dipanggil raya haji ni. Kita nak mencapai ketakwaan kepada Allah SWT, kita buat korban, dan bahagian untuk fakir miskin juga, untuk bagi makan pada orang lain juga. Kedua-duanya mencapai takwa kepada Allah SWT. Kepada hadirin sekalian, inilah hakikat takwa, dan inilah hakikat yang Allah kisahkan dalam Quran berkenaan ketakwaan dalam umat terdahulu ataupun nabi-nabi terdahulu yang mereka itu berkorban dengan didasari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak meninggikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim, kita ambil dalam 10 minit sikit saja. Kuliah subuh tak boleh panjang. Waktu canai panggil, teh tarik panggil, apa nasi lemak panggil, semua kata Maila. Okey ya. Jadi Allah SWT kuliah pendek sikit, kuliah subuh sikit-sikit juga dah, tak apalah. Tapi seperti mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita mengaji tafsir Ibn Kathir, kita tengok surah As-Saffat. Surah As-Saffat kita tengok ayat 99 sampai lebih kurang ayat 1. Dalam tu ada kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita boleh balik baca lagi. Allah firman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Habasharnahu bi ghulamin halim. Ayat ni Allah firman berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Dan berkata Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepada aku. Ini munajat Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat tiap hari. Di antara munajat Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim nak zuriat. Kata Nabi Ibrahim dalam munajat dia, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan bagiku minas salihin, daripada zuriat yang soleh. Nabi Ibrahim AS mencapai umur 86 tahun, disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Mencapai umur 86 tahun, tak ada anak. Kahwin, anak tak ada, zuriat tak ada. Allah SWT. Sampai setiap hari ni sangat teringin anak, minta pada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nak anak yang soleh. Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah Allah kurniakan Nabi Ismail AS kepada Nabi Ibrahim AS. Waktu tu umur dia 86 tahun. Selepas itu baru pula lahir pula anak kedua, nama dia Ishaq. Ketika mana umur mencapai 99 tahun ataupun 100 tahun. Maksudnya kahwin lama puluhan tahun, umur dah 86 tahun, ke 100 tahun baru dapat anak. Ini dipanggil apa? Ujian Allah kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni termasuk 5 Nabi yang disebut ulul azmi, ulul azam. Nabi yang paling banyak ujian daripada Allah SWT, paling berat ujian. Dan ada sebahagian faedah daripada para ulama, 5 Nabi ni mata dia pahak putih ni, dia merah-merah. Mata dia pahak putih ni, putih ya, dia macam merah-merah sikit. Kerana beratnya tanggung ujian daripada Allah SWT. Seperti mana mata Nabi SAW dalam hadis Syama'il, mata Rasulullah ada para sahabat riwayat, yang hitam tu hitam, yang putih tu putih. Ini warna terbaik sekali mata. Kenapa Allah jadikan mata Nabi Muhammad yang hitam tu hitam, yang putih tu putih? Itu yang terbaik maksudnya.
Yang biru, yang hijau tu ranking kedua ketiga. Ada orang dia nak tukar pula bagi jadi mata hijau. Padahal mata Nabi Muhammad dah hitam dah tu. Dan Nabi Muhammad ni siapa? Sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk Allah, paling indah makhluk Allah sekali. Kalaulah yang hijau elok, Allah buat hijau lah Nabi Muhammad. Allah buat hitam, maksudnya hitam tu paling elok sekali tu. Paling elok hitam. Jadi, tetapi ada satu riwayat, mata Nabi yang putih tu jadi macam merah. Dia macam merah-merah. Macam kita bangun tidur, putih naik merah-merah. Yang ni terjadi kata ulama selepas wahyu turun dan ujian semakin berat. Awal-awal mata Nabi putih. Masa tak lantik lagi, lepas tu baru turun wahyu. Tu bila mula ujian berat, hak putih keluar, dia jadi macam yang merah. Nak abang tahu Nabi beratnya Nabi menanggung ujian daripada Allah SWT. 5 Nabi paling berat ujian Allah. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh AS, 5 orang. Dan dikatakan oleh ulama ada pada merah-merah, ada merah. Berat tanggung ujian maksudnya. Di antara ujian Allah dan Nabi Ibrahim, berdoa tiap hari Allah tak kabulkan. Lambat kabul maksudnya. Allah uji dia. Doa nak anak 86 tahun. Puluhan tahun doa baru Allah bagi. Dan disebut dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim AS, dia ini kalau sembelih unta, sembelih kambing apa semua sampai ratusan, 300 ekor kambing, 500 ekor korban banyak. Satu hari Nabi Ibrahim kata, ni Allah nak uji lagi Nabi Ibrahim AS, dan Allah nak tunjuk sabarnya Nabi Ibrahim AS. Satu hari Nabi Ibrahim kata, aku ni sembelih kerana Allah, aku nak sembelih, aku nak buat ketaatan pada Allah. Kata Nabi Ibrahim, kalaulah Allah suruh aku sembelih anak aku akan sembelih. Aku nak taat pada Allah SWT. Cakap maksudnya lebih tinggi cakap. Itu tak apalah seorang Nabi, seorang Rasul cakap. Waktu itulah Allah uji Nabi Ibrahim AS. Allah datangkan dalam mimpi Nabi Ibrahim AS, dia kena sembelih anak dia. So dia kata tu, Allah nak uji taat betul ke pada aku? Tapi memang confirm, memang taat pada Allah sungguh. Sanggup sembelih anak. Rasul-Rasul dan Nabi bila kata sungguh, kata sungguh. Kita kalau kata belum tentu lagi kita buat. Nabi kata, kita cuba kata, tengok aku kalau ada duit, kalau aku dah 1 juta, aku nak infak 1 juta. Tengok Allah uji dah 1 juta sungguh. Pergi kata verify apa Alphard apa semua, pergi melancong apa semua, lepas tu diinfak apa? Bukan 1 juta, 1000 kita lain sikit ya. Nabi Ibrahim AS, aku nak sembelih anak. Kalau Allah suruh sembelih anak, aku nak sembelih anak. Janji aku taat pada Allah. Anak nombor 2 dia panggil. Bila anak baru dapat, dan sebut ayat ni Allah sebut, fabasharnahu bi ghulamin halim. Bila duk minta sampai umur 86 tahun, kata Allah, maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang amat sabar. Aku bagi anak yang sabar. Aku bagi anak yang halim. Halim ni anak yang dia panggil apa? Bukan orang yang lambat marah, orang yang boleh menahan diri dia, bersabar. Tengok, minta doa tiap hari, Allah kata aku kurniakan anak, kabar gembira pada engkau seorang anak yang sangat sabar, sifat dia. Dan kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tengok, apabila sampai dia panggil umur, falamma balagha ma'ahu sa'ya, kata ulama tafsir, maksudnya bila Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim ni dah mula boleh berjalan, pergi sana sini dengan Nabi Ibrahim, bahkan boleh tolong Nabi Ibrahim buat kerja. Umur lebih kurang apa? Ada mengatakan 7 tahun, lebih kurang 7 tahun. Ada mengatakan lebih kurang 12 tahun. Kecil lagi maksudnya. Anak kita belum umur 7 tahun, dia mula tolong kita, angkat barang kita, tolong kita apa semua. Bila sampai umur tera tu, dia panggil qala bunayya inni ara fil manam. Waktu itulah datang mimpi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mai ke anak dia, kata apa? Wahai bunayya, ya bunayya. Dia tak kata pun ya waladi ataupun ya ibni. Dia kata ya bunayya. Ni Allah sebut dalam Quran. Ya bunayya maksudnya apa? Wahai anakku yang tercinta. Maksud Nabi Ibrahim sangat cinta sungguh pada Nabi Ismail ni. Panggilan sebaik-baik panggilan. Wahai anakku yang tercinta Nabi Ismail. Lama dah ni duk minta doa dapat seorang anak ni. Cinta sungguh maksudnya. Wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku lihat dalam mimpi. Anni adbahuka, bahawa aku ini menyembelih engkau. Maksudnya Allah dah wahyukan pada aku
So mimpi Nabi-Nabi ni wahyu. Mimpi bagi Rasul dan Nabi itu wahyu. Mimpi bagi kita umat adalah khabar gembira, mungkin peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Nabi-Nabi dan Rasul, mimpi lepas tu wahyu dah, Allah suruh dah. Aku lihat, aku sembelih engkau dalam mimpi aku. Maksudnya Allah suruh buat macam tu. Tengok ayat Nabi Ibrahim AS. Kata Nabi Ibrahim, fanzur madza tara. Ni hebat ni, ayah hebat. Allah tunjuk dalam Quran adab seorang ayah. Bila Nabi Ibrahim sebut, aku tengok Allah wahyukan aku untuk sembelih engkau. Aku kena sembelih engkau maksudnya. Bayangkan seorang ayah beritahu ke anak dia, aku nak sembelih hang. Kalau kita macam mana? Abang anak kita, Amai Sat ni aku nak sembelih hang. Siap pisau lah. Anak kata, pok ni betul tak betul ni? Telefon hospital, gila ambil. Entah. Ni tengok anak yang hebat maksudnya. Seorang Nabi, seorang Rasul, bukan orang biasa. Aku nak sembelih engkau maksudnya. Fanzur madza tara maksudnya, maka lihatlah bagaimana pandangan engkau. Kata Nabi Ibrahim, aku nak tengok pandangan engkau macam mana. Nabi Ibrahim tak kata pun, ni aku kena sembelih hang, turun-turun. Baring-baring aku sembelih bang. Mana ada? Ni adab maksudnya adab. Ni nak kena sembelih anak ni, tapi tak apalah, tanya dulu dia macam mana. Memang aku nak buat perintah Allah, tapi anak tu kesian tu dah. Nak kena tanya juga anak aku macam mana ni dia ni. Perasaan dia macam mana. Kalau maksudnya perasaan dia macam tak terima, aku nak kena pujuk dia lah, sebab Allah dah suruh dah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Nak tengok macam mana pandangan anak dia. Seolah Nabi Ibrahim nak tengok bagaimana kadar keimanan anak dia pada Allah SWT. Seolah macam tu. Nak cek iman terang mana. Tapi ni Rasul, Nabi juga anak dia, Nabi Ismail. Tengok Nabi Ismail kata apa. Umur 7 tahun. Lebih kurang ada 7 ke 12 tahun lebih kurang. Allah SWT. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail jawab bapak nak bunuh, bapak nak sembelih. Menjawab, qala, kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Abati ni maksudnya apa? Wahai ayahku yang tercinta, yang sangat aku sayang. Dia tak tahu pun, wahai ayahku yang aku nak marah ni, nak bunuh aku ni, mana ada. Tak ada marah. Bahkan ayah dia panggil wahai anakku tercinta, jawab balik wahai ayahku yang tercinta, yang sangat aku sayangi. Walaupun ayah nak sembelih dia ni, tapi dia sebut ayahku yang tercinta. If'al ma tu'mar. If'al, buat. Ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Apa yang diperintahkan kepada engkau, buat saja. Seorang anak yang kecil tapi jiwa dia besar. Seorang anak yang kecil tapi Allah senang. Akalnya tu macam akal orang yang besar. Dia pandang yang besar adalah perintah Allah. Kalau ni daripada Allah, benar, aku terima saja. Sebab hidup di dunia ni bukan ada apa sangat. Buat apa hidup atas dunia ni tak mati, tapi dalam keadaan murka Allah, tak tunai perintah Allah. Mati lebih baik tunai perintah Allah. Mati ni tunai perintah Allah lebih baik. Ni orang akhirat ni. Ni pandangan Rasul Nabi. Kalau orang dia kata hidup lebih baik, buat apa nak mati, hidup lah. Aku berumur 7 tahun tak kahwin apa lagi. Macam kita lah, bila naik kereta dengan kawan lok-lak sikit, kita kata apa? Hang bawa dia lok, aku tak kahwin lagi. Apa masalah tak kahwin tu? Yang masalah tak tobat lagi, tak semayang lagi, tu masalah tu. Dia masalah tak kahwin juga. Yang dah kahwin dah, aku tak tambah lagi, kita dah. Okey. Kita jaga marah lah cik-cik kita. Okey. Jadi kahwin, tak fikir kahwin dia, tak fikir duit dia, tak fikir hidup dia, tak fikir dia baru kecil, kenapa nak bunuh. Tak persoalkan kenapa wahai ayah. Bahkan tak abang ke ayah pun, ya wahai ayah, munajat balik pada Allah, minta cancelkan, minta maksudnya Allah tarik balik, maksudnya Allah batalkan maksudnya perintah ni. Tak ada. Sedangkan Nabi Ibrahim boleh munajat dengan Allah, ya Allah, aku minta engkau ini ringankan untuk aku, tukarlah sembelih lain kau. Tak ada, tak minta. Nabi Ibrahim tak minta tukar, Nabi Ismail tak minta tukar. Dalam masa sama, bukanlah Nabi Ibrahim tak ada perasaan. Perasaan tu, sedih tu adalah nak bunuh anak, nak sembelih anak. Nabi Ismail lebih-lebih lagi, diri dia nak kena sembelih. Dan isterinya seorang lagi, Hajar, pun sama juga, penuh dengan kesedihan, tetapi mereka lebih utamakan perintah Allah SWT. Ini dahsyat ni. Kita tengok sikit. If'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ini hebat ni. Ni hebat Nabi Ismail ni. Nabi Ismail kata apa? Satajiduni insya-Allah,
engkau akan dapati aku ini insya-Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Aku sabar wahai ayahku, aku sabar, ini perintah Allah, aku sabar, aku tak akan komplain apa. Aku ikut saja Allah SWT. Dahsyat anak ni. Okey ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Tengok Allah kata apa? Allah firman dalam ayat ini, tak kalanya keduanya telah berserah diri pada Allah SWT. Allah sebut dalam ayat ni, kedua-dua ni berserah diri pada Allah. Berserah maksudnya apa? Ikut Allah, ikut perintah Allah. Tak mau kehendak diri, tak mau. Allah yang utama, Allah yang agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini baru betul-betul Allah Maha Besar. Kita ni syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kata pun kalau nak buat korban ni kena bunuh anak. Kena korban anak, mana ada. Korban pergi beli, bawa keluar adik pergi beli. Kalau pergi beli pun tak payah wakil orang saja. Wakil surau masjid pergi beli, bahkan wakil semua, buat semua. Nabi Ibrahim ni tak ada wakil orang, sembelih sendiri anak ni. Dibaringkan pipi anak macam kita baringkan lembu tu. Macam tu Nabi Ibrahim buat dalam Quran cerita. Lepas tu letak pisau, tarik. Kita tak pergi sembelih, kita tak pergi cari lembu apa semua, mudah saja korban kita. Bagi duit selesai. Wakil lepas orang selesai. Tak apa, boleh sah, tak ada masalah. Apa kita wakil orang? Untuk niat pada kita, wakil orang untuk beli pada kita tentang korban dan sebagainya. Tapi nak sebut apa? Walaupun kena sembelih anak sendiri untuk korban, tapi kata Allah, mereka kedua-duanya orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Ikut saja maksudnya. Dan seterusnya kata Allah, sikit lagi kita ambil, kita dah lewat ni. Seterusnya kata Allah SWT, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas dipanggil pahanya. Tak atas paha pula. Maksudnya tak dipanggil baringkan anak, macam letak anak untuk sembelih lah. Allah. Dan kami panggil dia Ibrahim waktu tu. Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Kata Allah, wahai Ibrahim, okey, engkau dah benarkan mimpi itu. Engkau dah betul-betul nak buat perintahku, kata Allah. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Kata Allah, ni ujian besar kepada engkau, ujian nyata ni. Dan kami tebus anak kamu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bidhabhin azim. Itu satu kibas daripada syurga Jibril buat mai tukar dengan Nabi Ismail AS. Allahu Subhanahu. Dan kata Allah, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kata Allah, disebabkan engkau sanggup tunai perintah Allah sampai tara ni, wahai Ibrahim, wahai kasihku Ibrahim, aku jadikan kisah hebatnya kesabaran kau ni pujian bagi orang seterusnya nanti. Generasi akan datang. Sampai Allah rakam dalam Quran bicara dengan anak dia. Sampai Nabi Muhammad bila selawat di tahiyat akhir, Nabi tunjuk, Nabi ajak mesti selawat sama kepada Nabi Ibrahim AS. Ni bukan orang biasa, orang hebat. Bahkan daripada Nabi Ibrahim ni lah, dengan lahir Nabi Ismail ni hebat ni lah, lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni keturunan Nabi Ismail. Lalu Nabi sebut anak ini, kata Rasulullah, aku ini adalah anak kepada dua orang yang nak kena sembelih. Yang pertama Nabi Ismail nak kena sembelih, tak edi. Yang kedua ayah aku Abdullah nak kena sembelih, tak edi. Kerana Abdul Muttalib dia nazar, kalau aku dapat 10 orang nak lelaki, seorang aku nak sembelih. Dapat sungguh 10 orang, Allah uji dia. Akhirnya adalah dia panggil perbincangan apa semua dengan orang yang ahli zaman tu. Maka dia kata tukar Abdullah ni, anak Allah engkau ni, tukar anak bongsu yang kau nak sembelih ni dengan satu ekor unta. Dan hukum tu kekal sehingga ke hari ni. Nyawa atau nilai nyawa seorang bila dibunuh dan sebagainya kalau kena ganti, kalau hukum kena ganti, dia panggil banyak diat dan sebagainya, kena banyak harga satu ekor unta ataupun satu ekor unta, ataupun qisas, dibunuh balik. Maksudnya Rasulullah ni, dua keturunan Rasulullah nak kena bunuh, nak kena sembelih, nak kena mati maksudnya. Nabi Ismail tak edi, sembelih tak edi, termasuk ayah Rasulullah nak kena sembelih, tak edi, digantikan satu ekor unta. Nabi kata, aku anak kepada dua orang, atau maksudnya aku cucu atau anak dan cucu kepada dua orang yang nak kena sembelih, tapi tak edi. Rahmat Allah yang besar, dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim AS. Ini korban yang sebenar, ni hakikat korban. Hakikat korban lah orang yang korbankan kehendak diri dia ikut kehendak Allah. Itu hakikat korban.
Bukan sekadar keluar duit beli binatang, tak. Korbankan aku nak pakai duit ni, tapi korban aku nak ikut taat Allah, nak cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan korban bukan hanya binatang, korban pagi-pagi subuh kita sembahyang korban juga. Korban ni makna dia luas. Apa saja kehendak kita dan apa yang kita miliki, terutamakan agama Allah ataupun perintah Allah, itu korban dah. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Masya-Allah tu piramidi tu, masya-Allah ada semua mana-mana yang dalam tu. Dia mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menyembelih kehendak-kehendak diri kita yang tidak elok ini untuk kita ikut kehendak Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapat ketakwaan dengan korban yang kita buat pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima korban kita. Allah jadikan korban yang kita buat ni menjadi asbab kita ni semakin dikasihi oleh Allah, semakin mendapat rezeki yang banyak daripada Allah SWT. Dan semoga kita dapat buat amalan yang paling afdal pada hari raya Aidil Adha. Itu sembelih berdasarkan satu hadis disebut amalan paling afdal pada hari raya Aidil Adha adalah sembelih binatang, korban lah. Yang itu amalan paling afdal, paling besar sekali. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Allah murahkan rezeki kita untuk beli binatang korban, untuk masuk sertai korban. Kalaupun kita tak mampu sekalipun, tak apalah, kita dia panggil apa, korbankan yang lain-lain. Maksudnya korbankan waktu kita untuk taat kepada Allah, korbankan yang lain yang kita mampu. Kalau kita mampu korbankan apa yang kita ada, yang sekadar kita mampu. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan kita orang bertakwa, orang yang bersih hatinya, orang yang dapat beri manfaat kepada orang lain juga dengan korban ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita ini semua hamba-hamba Allah yang sabar untuk menunaikan perintah Allah seperti para nabi, para rasul. Dan Allah beri keringanan pada kita. Allah angkat segala musibah, segala kesusahan kepada kita semua, segala kesulitan kepada kita semua. Wassallallahu ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.